bila masuk Google Meet, kehadiran terus isi kan. Isi tik je nama awak. Cari nama awak. Saya dah drop down tu. Okay. Saya nak share GC Okay. Dah Saya isi. Okay, isi, bagus. Ustazah. Terima kasih. Okay. Saya akan tunjuk sesuatu kita buat terus hari ni sebab saya cek kalau yang khatam tu tak ramai pun yang buat. Saya takut ada yang masih tak faham nak buat kan. Rugilah awak nanti saya cuti sekolah nanti saya nak semak, saya nak letak nama saya nak letak nama dalam grup kelas awak. Siapa yang siap, siapa yang separuh siap, siapa yang tak siap ya. Okey, ni 5 dinamik. Okey, sekejap saya tukar. Okey, 4 inovatif. Oh, lain dah slow dah. Okey saya tak share lagi dekat awak ni sebab tu saya tunjuk. Nanti awak buka Lepas habis kelas, baru awak buka je awak punya GC. Sekarang tak ada. Awak tengok je yang saya tunjuk. Okey, yang pertama kita akan buat sama-sama. Jadi lepas ni terus siap awak punya khatamnya. Okey, saya akan tunjuk pertama ni khatamnya. Okey, nanti awak boleh buka awak punya. Okey, saya tunjuk dulu kat sini. Okey, bagi yang ada saya rasa ni dia pertama kali join GC saya ni, Google Meet saya ni. Okey, untuk hari ini khatam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 91 hingga 112. Nanti awak akan isi macam kehadiran tadi juga saya buat. Nama awak, tik je kelas. Okey, lepas tu awak akan baca ayat ni sampai 112 daripada 91 ni. Okey, sekarang awak boleh ikut sama-sama dengan yang saya buka YouTube ni. Nanti dah habis je saya share link ni, awak tik je. Pandai ya buat Google Form. Dah dia jadi. Okey, sekarang awak tengok sambil ikut. Okey. Kecil Okey, jap. Saya nak ambil dia punya kita besarkan Okey, awak tengok kat sini lah. Okey, lepas tengok ni. Lepas tengok awak terus isi, maknanya awak dah siap dah. Khatam Quran awak tu. Tahu? Sebab rugilah. Okey, ni dia. Dia dengar tak? Okey, boleh ikut terusnya. أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا Boleh ikut sekali awak ikut. بينهم كل إلينا راجعون. Ikut Ustazah ni baca. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران. Okay, awak ikut sampai dia habis وحرام على أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها. لا يسمعون Okay, awak ikut sampai habisnya. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. Okay, lagi sikit ya. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول وإن أدري لعله فتنة لكم. Lagi sikit ya, sampai habis ya. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Okay. Okay, dah habis dia punya surah. Okay, lain kali awak akan buka macam tu ya. Okay, sekejap. Saya nak tunjuk yang balik tadi Sekejap, lain saya dah slow. Okay, bila awak dah baca bersama dengan video tersebut. Sekejap ya. Slownya lain saya. Okay, bila awak dah habis baca, maka awak akan... Sekejap, saya tak boleh nak share lagi ni. Saya punya line tak laju lah. Okay, bila awak dah habis baca macam tadi, awak akan buka balik phone tadi kan. Awak akan tik nama awak kat bawah tu. Awak tik lah dah baca, dah selesai baca. Maka siaplah tugasan awak untuk khatam Al-Quran. Ya?
Okey, saya harap lepas ni kamu semua lengkapkan yang khatam. Paling senang cara untuk awak lengkapkan tugasan awak untuk khatam Quran. Buka Google Form tu, awak tulis tik nama awak, kelas. Lepas tu awak ikut bacaan bersama dengan video tu. Kalau awak nak baca sendiri pun boleh, tapi perlu bimbingan lah kalau takut ada salah kan. Saya nak dengar seorang-seorang tak dapat lah kan, sebab saya pun ada waktu tasmid, lain pula surah ya. Jadi saya hantar secara rakaman video macam tu. Jadi awak boleh ikut yang video tu baca Okey, saya tunjuk Google Form tadi. Okey, dah ke dah line saya. Okey, nampak tak? Alamak, slow balik dah. Okey, ni Google Form tadi kan? Nampak tak? Boleh bersuara je. Boleh nampak tak Google Form ni? Nampak. Okey tadi kan dah baca kan? Okey, dah baca tadi kan? Oh, benda ni pula sibuk nak gerak. Okey, dah habis baca, awak petik lah. Okey, benda ni pula tak nak berhenti. Okey, bila awak dah habis tik, awak submit dekat saya. Bila awak dah submit, tolong screenshot ya. Tolong screenshot, lepas tu awak hantarlah, turn in lah dekat awak punya assignment untuk khatam Quran. Okay? Boleh? Okay, saya share terus kat sini. Boleh. Supaya awak buat sekarang. Tadi awak cakap kan? Okay, nanti awak tik. Pandai tak ni? Boleh kan? Pandai kan? Okay, saya share sekarang dia punya Pandai. link. Oh, slow pula. Boleh. Pandai Boleh saya share terus. Supaya awak siap yang ni. Saya tak nak nanti ada orang dia tak siap kerja. Saya nak up nama lepas ni sebab nanti minggu depan cuti kan. Saya harap buka cuti nanti tak ada seorang pun yang cicir tugasan. Ya? Okey, sekarang awak tengok dekat chat, saya akan share form khatam Quran. Terus buat. Kita ada 21 orang, jadi saya nak lengkap 21 orang hari ini. Lepas ni awak boleh buka awak punya assignment yang lepas. Buat macam tu lah. Okey, boleh buat sekarang. Saya bagi masa 5 minit. Tadi dah baca bersama dengan Ustazah tu kan. Okey, isi sekarang. Sekejap lagi saya nak tengok. Awak siap ke belum? Okey, buat sekarang Oh, slow. Tak apalah, lepas ni saya check balik awak punya apa? GC tu. Okey, dah isi dah? Isi sambil tu saya nak buka tajuk seterusnya. Okey, kita dah selesai khatam Quran. Saya akan masuk tajuk yang mudah dulu. Bahasa Arab. Bahasa Arab pula. Jawi. Perkataan pinjaman Okey. Benda ni duduk sini. Okey. Sambil awak isi, saya nak buka yang Jawi Okey, Jawi masih lagi tajuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bahasa Arab belum lagi, lepas cuti. Bahasa Inggeris, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi saya dah letak kat sini. Okey, saya nak tunjuk juga. Yang ni awak boleh buat lepas ni. Okey, dah siap dah isi yang tadi? Dah siap dah? Dah. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, sekarang kita tengok yang Jawi Yang Jawi macam mana nak buat? Okey, saya nak tunjuk sesuatu ni hari ni sebab saya harap lepas ni siap semua kerja Kalau yang saya return balik, tolong baca komen saya. Ada kadang dia hantar benda lain. Hari lain, tugas lain dia hantar dekat tugas lain. Nanti jadi saya missing, tak dapat nak letak markah awak tu. Ya, sebab awak hantar kerja lain. Jadi bila saya komen tu, awak baca dan awak buat balik awak dah hantar tapi ada silap sikit lah. Ataupun dia hantar tak lengkap. Sebab tu saya return balik. Awak jangan bila saya return, awak return balik kat saya tanpa buat apa-apa. Saya akan return balik. Saya tak naklah benda tu sampai hujung tahun kan duk return. Saya return, awak return. Saya return, awak return. Duk main balik-balik lambung bola macam tu. Kerja pun tak siap-siap. Okey. Okey, untuk Jawi masih tajuk, nampak tak slide ni? Saya tak nak besarkan, saya tak nak tekan present, nanti line saya slow. Saya nak terus dekat sini
Sebab saya rasa nampak kan, besar kan? Hmm. Okey tak? Okey, macam ni Okey, Jawi masih lagi perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi dekat sini saya masukkan terus ya, macam nota lah sebab Jawi ni awak kena sentiasa eja dan tengok Okey, perkataan-perkataan ni kita dah jumpa sebelum ni. Ada dalam buku teks, ada dalam buku mesra digital awak, ada juga dalam video-video yang sebelum ni. Jadi untuk hari ini saya keluarkan balik perkataan-perkataan itu dan saya paparkan dalam Google Slide ni. Nanti awak boleh tengoklah lepas ni perkataan ni awak dah jumpa tau. Okey, saya sebutlah sikit. Ini adalah antaranya restoran, pizza, spaghetti, sausage, pasta, jus strawberry kan dah pernah kan? Okey. Saya tak nak present yang besar tu, nanti line saya slow. Okey, burger, sandwich, destinasi. Saya letak balik supaya awak boleh ulang balik, tengok balik dia punya ejaan-ejaan. Bila kita belajar untuk perkataan pinjaman, kita mesti ingat kita mesti hafal macam mana dia punya ejaan dia tu. Dia dah memang khas dah macam tu ejaan dia. Okey, saya nak tegaskan dekat sini, bila ada perkataan berakhir dengan S macam ni, KS macam ni kan, awak tak boleh sambung huruf kaf dengan huruf sin ni. Walaupun huruf kaf ini boleh bersambung dengan sin, tetapi untuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris seperti kompleks, fax, teks, kaf dan sin tak boleh bersambung. Itu kaedah dia. Awak jangan sambung ya. Jarak sikit. Buat sin ni tunggal. Kaf dengan sin tak boleh sambung. Ya, untuk kata pinjaman bahasa Inggeris. Kalau untuk perkataan-perkataan lain memanglah kaf dengan sin tu boleh sambung ya. Kena ingat tu. Kompleks, December, planetarium, auditorium, komputer, dokumentari, teleskop. Ingat tu, pa titik 3, huruf P. P titik 3, F titik 1. Ya, jangan tertukar ya. Kompas, tengok pa. Pa titik 3. Fa, yang tu fa titik 1. Okey. Seterusnya, ni ada lagi. Ini adalah antara perkataan-perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Astronomi, museum, ini semua ada dalam buku teks awak. Dan ada lagi perkataan-perkataan lain. Nanti bila awak sentiasa membaca, awak perhatikan perkataan-perkataan pinjaman bahasa Inggeris ni tak semestinya yang kita jumpa dalam buku teks je tau. Jadi kita kenalah sentiasa membaca. Bila kita sentiasa membaca, kita akan jumpa perkataan-perkataan yang perkataan pinjaman bahasa Inggeris tu. Dan kita cubalah untuk eja ya. Tapi setakat ni, yang dalam buku teks awak yang saya paparkan ni lah dulu Okey, untuk hari ini, Jawi saya tak bagi tugasan dalam talian. Dalam online saya tak bagi. Hari ini tugasan Jawi awak, saya nak awak nanti ambil buku latihan. Bukan buku mesra digital tu, ada kan buku latihan ulum Jawi yang Ustazah Jazimah buat dalam kelas dulu kan. Dalam buku tu, buku tulis awak tu yang warna kelabu tu kan, yang sekolah punya tu kan, yang petak yang kecil tu. Buku tu buat latihan ni. Latihan ni ada dalam buku teks awak juga ni. Cuma saya keluarkan balik. Tulis semula perkataan berikut dalam tulisan Jawi. Ini perkataan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 perkataan ni semua awak dah jumpa sebelum ni. Jadi untuk hari ini saya minta awak semua guna buku latihan. Buku latihan bertulis tu yang ulum Jawi tu. Bukan buku mesra digital sebab saya dah check buku mesra digital tu untuk tajuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris kita dah habis. Dengan saya dah habis sampai situ. Jadi saya harap ada sesiapa yang ada lompong-lompong lagi, ongak-ongak lagi buku dia tu daripada muka surat berapa perkataan pinjaman bahasa Inggeris tu dan ke depan dia tu mesti dah lengkap. Ya, sebab saya sambung hari tu daripada muka surat berapa dah. Ya, saya dah semak kat situ. Jadi untuk akan datang kita akan mula dengan perkataan pinjaman bahasa Arab pula. Okey, sesiapa yang belum lengkap latihan buku mesra digital tu untuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris, sila lengkapkan. Ya. Okey, sebab kita dah habis lagi. Internet saya slow.
Apa dia? Internet saya dah, Internet slow. internet saya slow. Ya. Mm-mm. Tak apa. Kalau dah apa nanti saya share balik dalam GC ya. Saya rakam ni Google Meet ni ya. Awak jangan buka kamera. Kalau line slow tak payah buka kamera. Saya pun tutup ni kamera ni sebab line saya slow. Tak apalah, awak tengok betul-betul ya. Saya percaya dan yakin dekat awak ya. Kita belajar, kita jujur dengan diri kita ya. Tak ada masalah. Saya tak kisah pun kalau awak tak buka kamera, tapi awak dengarlah saya cakap ya. Tengok slide. Okey, sebolehnya lah kalau terkeluar tu nak buat macam mana kan nanti awak boleh tengok balik dalam GC Okey, jadi perkataan-perkataan ni awak akan tulis dalam buku latihan awak. Latihan ulum jawi. Okey, bila dalam buku latihan ulum jawi awak buat macam ni. Macam biasalah, macam dalam kelas. Isnin, saya dah buat dah kat sini. Kecil ke? Nanti awak boleh zoom kan, awak punya telefon, awak punya apa kan. Okey, Isnin, tarikh 6 September. Tolong eja macam saya tulis ni. Saya tak nak orang buat nombor. Saya nak setiap murid kelas saya eja. Eja September. Saya nak awak biasa berjumpa dengan ejaan-ejaan. Ya? Bila awak tulis nombor je, subjek lain pun awak tulis nombor kan. Jadi untuk agama ni, pendidikan Islam, bila jawi, eja lah. Eja dalam jawi. Biar awak terbiasa ya. September. Satu lagi saya nak pesan, jangan tulis tarikh dalam nombor Arab. Sebab itu bahasa Arab. Kita belajar pendidikan Islam, tulisannya Rumi, Jawi. Bila Jawi bahasa Melayu. Kalau nombor dia sama macam nombor Rumi. Bukan nombor Arab. Arab tu bahasa Arab. Ya. Pendidikan Islam kita belajar dalam tulisan Jawi. Bila nombornya sama seperti nombor Rumi. Ya. Sebab tu saya tulis kat sini. Mesti macam ni. Tulis nombor 6. Eja September 2021. Saya tak nak tulis Arab. Itu untuk subjek bahasa Arab. Untuk kelas saya nak semua murid eja macam ni. Okey, lepas tu awak tulislah nombor 1 belah sini. Saya nak tarik tu dia jadi terbalik-terbalik ni kalau Google Sheet ni dia pening sikit. Jadi sebab tu saya tak boleh nak tulis nombor sini ni. Dia jadi duduk belah sini. Jadi awak garis seperti biasa. Gariskan muka awak kan. Garis. Lepas tu tulis nombor 1 eja dulu ni. Astronomi. Kan ada satu garisan yang macam merah tu kan belah sini kan. Awak ikut garis tu. Garis belah sini. Garis belah sini juga. Ya. Lepas tu dia ada kot. Ni contoh. Ni. Dapat je buku awak garis. Garis kat sini kan. Lepas tu awak pun garis juga belah sini. Dia tak nak lah. Okey. Jadi garisan ada 2. Tahu? Belah kiri nombor 1, belah kanan pun nombor 1. Saya tak boleh nak buat ni, dia lari je sebab dalam ni buku awak dia tak lari. Okey, tulis dulu astronomi. Lepas tu awak eja lah dalam Jawi. Astronomi. Macam tu. Selang pula sebaris. Boleh selang sebaris. Bila kita menulis huruf yang tak ada baris seperti dalam Jawi ni, selang sebaris pun memadai. Kalau tulisan awak tu besar sangat, awak nak selang 2 terpulang. Boleh. Jangan tak selang, tak langkau je. Ya, nanti berserabut. Okey, nombor 2 apa tadi? Burger. Awak pun tulis. Nombor 2, burger. Apa ejaan dia? Buat juga nombor belah sini tau. Nombor, tulis burger. Ya, sampai habis. 12 tadi kan? Okey. Lepas tu dah siap awak ambil gambar, awak turn in dalam tugasan yang hari ni punya. Jangan turn in yang assignment lain. Nanti dia jadi missing. Saya tak jumpa benda tu, saya tak boleh nak return ke awak. Saya tak boleh nak bagi markah. Ya? Okey. Selesai untuk Jawi. Saya tutup dulu. Kita tengok untuk pelajaran bidang lain pula. Okey, kita dah selesai 2. Okey, saya nak masuk kepada yang ini. Puasa. Sekejap je ni puasa ni sebab saya nak terangkan lebih detail nanti untuk tajwid Okey, puasa. Okey, saya dah sediakan dia punya nota sikit. Okey, kita tengok sama-sama ya. Oh, dah ada kat sini saya tunjuk. Okey.
puasa kita dah masuk yang ketiga kan. Yang pertama, pengertian dalil dan hukum puasa serta syarat wajib kan. Okey, itu untuk yang dua minggu lepas. Ada hari tu. Oh, 2 minggu lepas pula. Ni minggu lepas kan. Syarat wajib, syarat sah apa tu, sunat puasa kan dengan rukun puasa. Okey, dah selesai. Untuk hari ini, ni. Okey, saya tak nak besarkan saya punya screen, nanti line saya slow. Nanti awak tak lama makan masa nanti. Takut tak sempat tengok, dia dah berpusing-pusing. Okey. Kita masuk untuk tajuk ibadah masih bulan penyucian jiwa, iaitu bulan Ramadan, puasa Ramadan. Buku teks awak pun ada, tapi saya tunjuklah dekat sini kan. Supaya kita ni kalau dah buka Google Meet tu kita tengoklah yang slide pula Nanti kalau awak sendiri-sendiri ulang kaji tu awak boleh buka lah buku awak. Awak ada buku kan? Okey, sekarang tengok dulu yang saya dah sediakan. Tajuk kita bulan penyucian jiwa. Kenapa saya buat nombor 3? Sebab kita yang kali ketiga dah untuk tajuk ini. Okey, saya tak nak ulang bahagian pertama dan bahagian kedua. Untuk bahagian yang ketiga, saya tak nak besarkan Boleh Sebab line saya slow sangat. Apa yang awak perlu dapat hari ni? Menyenaraikan 6 daripada perkara yang membatalkan puasa dengan tepat. Maksudnya hari ni awak nak belajar tentang perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Okay, kita try present. Saya try present kok kecil awak. Serabut pula tengok kecil kan. Okey. Besar dah. Okey. Yang kedua, menyenaraikan 4 kepentingan puasa Ramadan. Jadi hari ni awak ada 2 fokus utama, iaitu perkara yang membatalkan puasa dan juga apa dia kepentingan berpuasa. Okey. Seterusnya. Dia tak mahu dah. Okey, ini dia. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Dia ada 7 tapi tadi saya kata objektif awak hari ni awak mesti dapat 6. 6 daripada 7 awak mesti tahu. Okey, apa dia perkara yang batalkan puasa tu? Pengsan. Saya rasa saya pernah sebut hari tu. Masa kita belajar tajuk pertama tu. Pengsan dan mabuk sepanjang hari. Ni gila ni saya tersilap tarik ni, nanti saya betulkan ni dalam alif Gila walau sekejap, maksudnya otak dia tu tak berfungsi. Bila tak berfungsi tu maksudnya dia pengsan ke, dia mabuk ke, dia gila ke, maka puasa dia batal. Kalau gila walaupun sekejap batal juga tau. Kalau pengsan ni macam saya sebut hari tu, sepanjang waktu puasa tu, kalau pengsan sekejap tak batal lagi mabuk, minum arak ke apa tu kan, batal puasa. Dah lah minum batal lah tu. Mabuk lagi batal puasa Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak batal. Gosok-gosok gigi termuntah kan lepas subuh tu, mandi tu. Tak batal puasa Kalau sengaja jolok main-main, lepas tu muntah. Itu batal. Tahu ni, sengaja, dia mesti sengaja. Lepas tu dia mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini air mani ni kalau dia tengok benda-benda lucah sampai keluar air mani, maksudnya puasa dia batal. Sebab tu lah kalau bulan puasa orang tak tengok benda-benda yang tak baik tu. Kan? Yang boleh membatalkan puasa. Jangan tengok, jangan dengar benda yang tak elok. Video-video lucah tu jangan tengok. Tak bulan puasa pun tak boleh tengok. Tapi kalau tengok juga bulan puasa siang hari tu sampai keluar air mani, maka puasa tu jadi batal. Seterusnya, ni saya dah terang hari tu ni. Sebab tu saya terang laju. Haid, nifas dan wiladah. Ini untuk orang perempuan kan? Hari tu dah terang kan? Maka puasa dia batal. 3 perkara ni untuk perempuan ni. Haid, nifas, wiladah untuk perempuan Okey. Seterusnya, murtad. Pun dah jelas juga hari tu. Batal puasa bila dia murtad, keluar Islam. Okey. Seterusnya, berjimat pada siang hari. Apa dia berjimat?
Berjimat ni melakukan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan. Bukan peluk-peluk cium tu, bersetubuh. Melakukan hubungan seks antara lelaki dan perempuan. Siang hari. Siang lah sebab kita puasa siang kan. Kalau dia berjimat siang, hari siang, hari waktu puasa tu, kita puasa siang kan. Jadi puasa dia batal. Batal. Kalau dia berjimat malam, tak batal lah sebab malam tak puasa. Kena faham macam tu Okey, yang terakhir, apa lagi batal puasa? Memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya. Okey, kat sini saya terangkan sikit lah sebab hari tu saya rasa tak detail saya terangkan masa tajuk pertama, bahagian pertama tu. Rongga. Apa maksud rongga? Rongga tu benda yang terbuka. Apa rongga yang terbuka kat badan kita ni? Lubang hidung, mulut, keluar berak. Yelah, masuk sama ada rongga tadi kan. Rongga dia masuk makanan kat mulut. Tak boleh lah. Ataupun dimasukkan benda lain dalam mulut. Main-main masuk. Tak boleh minuman. Dan sebagainya. Tak boleh memasukkan sesuatu dalam rongga badan. Memang benda rongga tu bahagian badan yang memang dah berlubang-berlubang. Kalau awak nak senang nak faham. Kalau saya pergi cucuk, saya demam, doktor cucuk. Batal tak? Tak batal. Sebab apa? Dia bukan rongga cucuk kat mana? Kat bahu, kat bontok kan? Bontok berlubang? Tak berlubang kan? Jadi kalau tak berlubang, tak batal lah puasa. Ya? Tapi kalau dia tak larat, dia tak sihat, dia kata saya memanglah saya cucuk dekat bahu tapi saya tak larat sangat nak puasa. Saya kena buka puasa. Bolehlah buka puasa. Jadi puasa dia tu jadi batal lah sebab dia dah berbuka. Bukan batal sebab dia kena cucuk. Sebab batal sebab dia berbuka selepas dia cucuk, dia tak larat. Jadi kena faham kat situ. Batal puasa tu boleh berlaku bila memasukkan sesuatu melalui rongga. Rongga. Ya, kena ingat ni. Rongga terbuka. Tengok dia dah tulis dah rongga terbuka. Ikutlah makanan ke minuman ke apa-apa je. Barulah batal puasa. Kalau bukan rongga, tak batal. Jadi inilah dia 7 perkara yang boleh membatalkan puasa awak. Ya. Okey, saya laju ni. Okey, satu lagi. Satu lagi yang kita nak belajar hari ni tentang tajuk ni. Dah dulu dah. Kepentingan berpuasa. Laju pula. Okey, ada 3. Ada 3 kategori. Rohani, jasmani, masyarakat. Apa benda 3 ni Ustazah? 3 ni kita tengok 3 bahagian. 3 kategori. Bila kita belajar tentang kepentingan berpuasa. Dari sudut mana? Rohani kita, dalaman kita. Jasmani, luaran kita, badan kita, apa kita dapat. Masyarakat kita apa dapat, apa faedah dia, apa yang jadi, apa kesan dia. Itulah maksud kepentingan. Ya. Okey. Next kita tengok apa itu untuk rohani. Dah terbang pula. Slow dah datang dia. Okey. Mendekatkan diri kepada Allah. Diri kita lah. Rohani ni dalaman kita kan. Kenapa jadi dekat diri kepada Allah? Kenapa jadi dekat? Sebab kita sentiasa melakukan kebaikan, ibadah. Puasa itu sendiri adalah ibadah. Jadi bila kita berpuasa, maksudnya kita sentiasa dekat kepada Allah. Bila bulan puasa, biasanya setiap Muslim tu dia mesti nak buat amal ibadah lagi banyak. Jadi itu maksudnya dia lagi nak dekatkan diri kepada Allah. Jadi secara tidak langsung kepentingan puasa itu boleh menyebabkan rohani dia, diri seseorang tu dekat kepada Allah. Okey, yang kedua, apa lagi dapat? Apa lagi diri kita dapat? Dalaman kita, rohani kita dapat apa? Melatih diri agar bersifat amanah. Amanah jujur. Diri kita je tahu. Kalau kita tipu pun diri kita je tahu. Orang lain tak tahu. Tapi Allah tahu. Itu maksudnya rohani.
dia dan dirinya. Puasa ni melatih diri untuk sifat dalaman dia jadi amanah, ikhlas dan sabar. Dia ikhlas, dia sabar. 3 perkara ni semua berkait dalam rohani dia, jiwa dia. Bila dia berpuasa, jiwanya akan terdidik dengan sifat amanah. Dia tak nak menipu. Ada orang dia kata dia puasa tapi tak ada orang dimakan, diminum. Maksudnya dia tak ada apa-apalah puasanya, tak membawa apa-apa kebaikan pada diri dia. Bila kita puasa kita tak boleh nak buat puasa. Allah tahu ni tak baik. Tengok. Kita amanah, kita ikhlas. Kita nak buat sesuatu bukan untuk menunjuk-nunjuk. Orang tu dia nak solat lebih malam, tak ada dia nak heboh dekat orang. Dia nak mengaji banyak, dia tak ada nak cerita-cerita dekat orang, dia buat je. Dan sabar. Laparnya, dahaganya, tak ada nak mengeluh-mengeluh. Sabar. Kenapa? Sabar tu pun Allah bagi ganjaran. Ini semua melatih jiwa kita, rohani kita kepada amanah, ikhlas dan sabar dengan apa? Dengan ujian Allah, dengan kehidupan ni. Sebab Allah nak bagi ganjaran dekat kita. Okey, ini untuk rohani kita. Apa kita dapat dari segi rohani tadi? Okey, seterusnya. Saya kata 3 tadi kan? Jasmani. Jasmani ni badan kita. Luaran kita. Apa pula dapat tadi dalaman kita? Secara luaran, menghindarkan penyakit. Nya ni dia memang macam ni. Macam saya sebut tadi tu lah. Dia kalau Canva ni, nya ni dia tak jadi titik bawah ya. Ustazah memang dah jawikan dia tapi dia memang dia tak ada font untuk nya titik kat bawah ya. Kalau awak nak tulis nya titik bawah ya. Okey, kalau jawi biasa tak ada Google tu dia boleh, yang Google ni dia tak dapat. Okey, menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Ini badan kita dapat. Dapat apa? Menghindarkan penyakit yang berpunca daripada perut. Kenapa boleh hindar penyakit? Kenapa dengan perut? Puasa kan berkait dengan makan kan. Jadi bolehlah merehatkan. Ni dia begini, merehatkan organ dalaman badan. Dah 24 jam dah dia berfungsi kan. Ada orang tu makan 4 kali sehari, 5 kali sehari, yang letih ni organ dalaman ni nak proses daripada makan nak jadi najis tu. Kan? Daripada nasi, lepas tu nak masuk awak nak membuang pula. Nak buang air kecil, buang air besar. Daripada benda awak makan tu, nak proses tu bukan senang tu. Tapi badan kita ni bagus kan, dia tak ada pun mengeluh, tak ada bunyi pun macam mesin, bunyi tak ada bunyi kan. Tiba-tiba awak dah buang air besar, tiba dah buang air kecil. Itulah tu, organ dalaman kita buat kerja lah tu. Kalau kat kilang tu nampak mesin tu kan bergerak-gerak bunyi bising, tapi badan kita bekerja, bila kita makan bekerja sampailah kita membuang air besar, buang air kecil. Jadi bila bulan puasa bolehlah organ dalaman ni berehat, supaya kita akan jadi lebih sihat lah. Tengok kepentingan puasa. Dari segi jasmani ada, rohani ada, dan ada lagi satu. Apa dia lagi satu? Ni. Masyarakat. Masyarakat ni orang ramai. Apa dapat? Apa pula kena-mengena dengan masyarakat? Saya yang puasa. Bila kita berpuasa, semua orang berpuasa, apa akan dapat? Mengikis sifat kedekut dan sombong. Bila orang puasa biasa dia sedekah kan. Tengok. Kalau tak puasa agak-agak nak bagi sedekah. Jarang-jarang je kan. Kadang-kadang tak teringat pun kan. Bila puasa ni cepat je nak bagi sedekah. Tengok bagusnya kebaikan berpuasa ni. Yang kedua, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Kan. Beli makanan banyak-banyak bulan puasa kan, nak membuka tu penuh meja, lepas tu tak habis. Lepas tu esoknya tak habis, malam tak habis, hari ni sikit je lah. Tengok, itulah dia maksud dia. Jangan boros. Bila kita berpuasa, kita pun ingat orang yang susah, dia pun makan pun sekadar cukup je. Kita ni, boleh. Pergi je. Okay. Apa dia? Boleh. Siapa nak pergi tandas ke apa, pergi. Tak apa. Apa tadi? Mendidik masyarakat agar tidak boros. Dan tidak membazir. Jadi kita ingat orang susah makan cukup-cukup je. Keperluan je dia dapat. Kehendak dia banyak yang tak dapat sebab apa? Dia tak mampu kan. Kita yang mampu ni, sama ada makanan ke, barang-barang ke, janganlah boros, janganlah membazir. Ingat orang yang susah,
Dia pun memerlukan bantuan juga ya. Bila kita hidup ni kita kena pandang sekeliling lah, tu dia kata masyarakat. Okey, yang ketiga, Ninya juga macam saya cakap tadi Ninya tak jadi ni. Keva dia tak nak. Okey, menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Kan bila kita bantu orang, bila kita prihatin dekat orang, itulah dia wujudnya rasa kasih sayang. Kan orang tu kalau kita bagi bantuan mesti dia ingat je kat kita. Terima kasih je, nak baik-baik je kita. Kita pun macam tu, bila orang buat baik tu, kita pun nak lebih baik. Jadi secara tidak langsung bila tibanya Ramadan tu, wujudlah ni tiga kategori dalam masyarakat tu. Selain daripada rohani dan jasmani dalam diri seseorang, bila berpuasa juga dapat kesan kepada masyarakat. Ya. Okey. Tajuk kita hari ini untuk ibadah ni simple je. Okey. Itu je lah untuk bahagian ibadah. Saya sebut lagi dua fokus utama awak tadi adalah perkara yang membatalkan puasa dan juga apa kesan ataupun kepentingan daripada bila kita berpuasa. Jadi saya harap kamu semua boleh menguasai tajuk penyucian jiwa ini ataupun puasa Ramadan ni, sebab kita dah berjumpa 3 minggu kan untuk tajuk ini. Lepas cuti nanti tajuk baru tajuk apa nanti kita jumpa akan datang. Okey. Saya nak balik kepada GC awak. Okey, GC awak. Okey, saya nak tutup dulu yang ni. Nanti line saya slow. Okey, awak dah tengok ni kan? Okey, ni GC awak. Slow. Untuk GC, awak akan ada latihan. Kenapa saya tak bagi link untuk latihan dalam talian? Untuk hari ini tak ada latihan dalam talian. Ya, online tak ada. Sebab tu saya kata bila awak buka GC awak, awak mesti baca ni arah apa, objektif ni apa awak perlu dapat bila awak belajar hari ni. Arahan ni mesti baca satu-satu. Sila rujuk buku teks. Bolehlah rujuk. Lepas tu tonton video tadi. Ni bahan pembelajaran ni. Saya tak videokan lah sebab saya dah slidekan awak masa Google Meet ya. Untuk kawan-kawan, untuk yang kawan tak join Google Meet, dia buka lah nanti Awak pun boleh buka. Okey, untuk hari ni latihannya adalah ni. Apa benda pula ni? Okey. Sila jawab soalan buku digital, buku mesra digital. Mesra digital warna apa? Oren kan? Kalau pendidikan Islam kan hijau. Muka surat 57 dan 58. Jadi awak buat latihan dua muka surat ni je lah. Latihan dalam talian tak ada. Saya tak bagi hari ni. Awak cuma buat yang ini. Kalau saya tulis lagi kat bawah, sila jawab soalan kuisis. Jawablah. Jadi untuk hari ni tak ada. Saya cuma bagi untuk yang ini dalam buku mesra digital yang warna hijau sahaja. Jadi awak buat, dah siap awak screenshot dan turn in dekat saya. Okey, selesai dah 3 bidang. Dia walaupun banyak bidang, dia sikit-sikit je. Okey, yang terakhir, ni. Sebab tu saya bagi yang terakhir, saya nak terangkan sikit. Tanda waqaf. Ini tajuk baru. Bila tajuk baru, saya akan detailkan dekat awak. Tanda waqaf. Okey, ini nota. Awak boleh tengok lepas ni lah sebab nota ni dalam Rumi. Saya nak tunjuk ni paparan video ni. Walaupun saya share dengan orang, saya tengok ni dia bermanfaat untuk awak. Awak boleh tengok ni dulu. Sambil tu saya akan detailkan sikit-sikit lah untuk awak mudah nak faham ni. Video ni bagus lah. Cuma saya nak tengok tu dia dah slow balik. Okey, tanda wakaf. Hari ini kita nak belajar tajuk tanda wakaf. Awak kena tahu dulu wakaf tu apa. Wakaf tu maksud dia berhenti. Berhenti. Okey, saya nak paste kat sini lah. Sebab kalau saya buka dengan tu dia berat. Jadi hari ni awak nak belajar berhenti. Berhenti di mana? Berhenti bila kita membaca Al-Quran. Ingat,
Tanda wakaf ni untuk bacaan ayat Al-Quran. Dia ada dalam mushaf Al-Quran awak tu. Tahu? Bukan berhenti awak pergi jalan-jalan. Berhenti bila kita mengaji. Bila kita baca Quran. Yang biasa awak tahu, yang ada nombor ayat kan. Tapi sebenarnya selain daripada tu, dia ada tanda-tanda wakaf dah slow. Tak. Tak mahu ke? Okay, wait. Okay. Tak apa, dia tak nak lagi Okay, jadi ada beberapa tanda wakaf dekat sini. Kalau awak tengok dalam buku teks awak, muka surat 43 dan juga ada nota tu dalam sheet yang saya share tu, yang tulisan Rumi tu. Kenapa dia letak ada warna macam lampu isyarat tu? Merah, kuning, hijau. Kan bila kita jumpa traffic light biasanya ada lampu-lampu isyarat kan? Maksudnya tanda-tanda kita nak berhenti ke, nak sambung ke. Jadi bila betul-betul merah tu maksudnya kena berhenti. Tak boleh tak berhenti. Merah kan? Kalau awak drive, tengok mak ayah awak drive bila merah tak boleh jalan, maksudnya berhenti. Sebab itulah buku teks awak tu dibuat warna macam tu. Kalau hijau tu boleh jalan. Boleh jalan tu maksudnya boleh sambung. Boleh baca. Kena ingat 3 warna tu nak memudahkan awak. Boleh sambung. Nak berhenti pun boleh tapi lebih baik sambung. Dia awak ingat macam tu lah. Okey, tengok dulu sekejap Assalamualaikum semua. Apa khabar? Bersama saya Ustaz Azri. Hari ini kita akan belajar mengenai tanda wakaf dalam Al-Quran. Bidang Al-Quran tahun 4. Apa perlu buat bila bertemu tanda wakaf dalam Al-Quran? Adakah perlu berhenti? Nak berhenti? Atau meneruskan? Yang mana satu lebih baik? Keliru? Jangan risau. Ustaz Azri sedia membantu anda. Objektif pembelajaran. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi tanda wakaf dengan betul. Yang kedua, mengaplikasi tanda wakaf dengan betul dalam pembacaan Al-Quran. Arahan penggunaan. Murid seharusnya mempunyai pengetahuan asas. Okey, saya laju sikit yang ni menyambung semula bacaan. Ni, tengok ni, dia kata berhenti seketika sama ada nak baca ataupun nak berhenti Okey, kita terus kepada apakah fungsi membaca tanda Al-Quran? dia. Yang kedua, berhenti pada Okey, yang ni. Ni dia. Saya nak laju sikit. Tengok. Tu saya kata tadi. Ada hijau, kuning, dalam Al-Quran, merah. digunakan untuk meneruskan atau Ini untuk mudah awak bacaan. ingat tau. Bukan Al-Quran tu warna kuning, hijau. Ada Quran yang ada warna, ada Quran tak ada. Tanda Ni. apa tu ya? Semua ada 6. Ada 6 ke Semua ada 6. Baiklah, murid. Okey, semua ada 6. Tanda wakaf. Kita Jom tengok. kita belajar. Semua ada 6 tau. Nama dan fungsi. Dia ada nama setiap dia. wakaf. Ada kegunaan, kena tahu setiap nama dia kegunaan dia. Ni. Wakaf lazim. Wakaf lazim nama dia. Mesti berhenti. Al-waqfu awla. Nama dia wakaf aula, lebih baik berhenti. Wakaf jaiz, iaitu boleh berhenti atau meneruskan. Al-waslu awla, iaitu lebih utama meneruskan. Yang kelima, adamul waqfu, iaitu dilarang berhenti. Dan yang terakhir, Wakaf mu'anaqah. mu'anaqah, iaitu Berhenti pada salah saat satu. tempat. Kalau kat depan dah berhenti, belakang kena sambung Formula tanda wakaf. Seperti traffic light, tanda wakaf juga mempunyai warnanya yang tersendiri, iaitu merah, kuning dan hijau. Macam saya sebut tadi kan, merah, kuning, hijau. Merah tu kena berhenti. Berhenti Tanda dah kita wakaf berwarna merah. Yang macam mana kena berhenti ni? Wakaf lazim, Lazim, wakaf wakaf. mu'anaqah, Ini nama dia tau kat bawah ni. al-waqfu awla. Dia tanda-tanda ni duduk di atas ayat tu. Tengok tu. Mana tanda wakaf dia? Ni. Dia duduk atas ni.
Dia duduk atas ni. Awak jangan cari kat bawah macam ni, dia tak ada. Dia mesti di atas. Tanda-tanda tadi dia mesti kat atas. Dia kecil je, dia tak besar tau. Tu. Waqaf mu'anaqah. Mana? Ni. Ni. Kalau awak baca berhenti dah kat sini, yang titik yang kedua tu kena sambung. Kalau awak dah nak sambung dulu, yang kedua kena berhenti. Ni pula. Waqaf jaiz. Boleh sambung, boleh berhenti, terpulang. Tapi kalau rasa tak tahan nafas, berhentilah. Boleh berhenti kat sini. Tengok tanda duduk atasnya. Berhentilah, lebih baik berhentilah, senang kan. Sebab kadang kita tak tahan nafas nak baca panjang-panjang. Berhenti. Tu. Nak sambung pun boleh sebenarnya. Tu dia kata boleh pilih. Berwarna hijau ada dua. Ada dua. Kalau hijau ada dua. Aula dan ada waqaf. Yang ini boleh sambung. Pula keluar ni. Keluar iklan pula. Okey. Kalau tanda wakaf yang tadi tu, dia boleh sambung. Awak boleh sambung. Bila awak mengaji, kalau awak jumpa soalan lamia dengan apa tu, boleh sambung. Sebab tu dia kata tafilat hijau. Ni. Wa ikhwanihim wajtabainahum. Tengok dia baca sambung kan. Maksudnya bila ada soalan lamia ni, awak sambung. Walaupun dia tanda wakaf, maksudnya dia lebih baik sambung. Okey, lagi satu. Ni. Lebih baik sambung juga. Kalau dia kata lebih baik sambung, awak sambunglah. Tayyibina yaquluna. Sambung. Jangan berhenti. Tahu? Pastikan tanda ni duduk di atas. Di atas ni dia kecil. Okey. Yang ini awak tak perlu buat. Saya bagi kuis lain. Ya. Ni nanti kalau awak buat ni kan dia masuk dekat ustaz tu punya form pula. Okey. Jadi awak akan buat saya nanti saya masukkan dia punya kuis. Saya nak buat kuis live tapi tak sempat ni. Saya masuk dalam awak punya GC nanti. Okey. Okey, jadi untuk tajuk ni awak perlu kenal tadi itulah 6 tanda wakaf. Dia ada yang mesti berhenti. Ingat balik tadi. Yang video tadi nanti awak ulang balik tengok. Sebab ni tajuk permulaan bagi awak dia ada yang boleh sambung, lebih baik sambung. Dan juga warna apa kuning tadi tu lebih baik berhentilah. Sebab tu dibagi secara warna traffic light tu supaya awak mudah ingat. Nanti awak boleh tengok balik nota tadi dan awak akan boleh jawab latihan. Latihan dia muka surat 1 je 20. Dan quizzes ni saya akan bagi kat sini. Ada ni saya dah buat ni. Nanti saya masukkan Okey. Jadi saya ulang balik. Untuk hari ni awak dah belajar 4 bidang. Yang pertama tadi apa dia? Khatam Al-Quran kan? Yang pertama tadi khatam Al-Quran, awak dah baca, dah isi, selesai. Jawi, awak buat dalam buku latihan ulum jawi, buku tulis. Lama dah tak menulis buku tu kan? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, slow lain. Yang ketiga, awak dah belajar yang ni tadi, puasa Ramadan. Jadi latihannya tak ada dalam online, cuma buat buku mesra digital warna hijau. Dah siap, awak masukkan balik. Yang keempat, awak dah belajar tadi ni, tanda wakaf. Bila tanda wakaf ni saya masukkan 2 kerja. Pertama, buku hijau, 1 muka surat. Kedua, quizzes. Saya dah buat dah ni. Nanti saya masukkan link dia Okey, jadi bila awak buka awak punya GC, tengok dekat 6 hari bulan 9. Okey, saya masukkan sekarang Saya saja je tak masuk lagi. Saya nak suruh awak tengok. Okey, yang pertama, sekejap, ni dulu. Mana-mana awak nak buat dulu tak kisah. Okey, 1, tajwid. 2, khatam Quran. Okey, lepas tu ni puasa Ramadan.
Lepas tu, tak mahu. Perkataan pinjaman. Okey, jadi awak akan dapat macam ni. Ya, sekejap lagi saya assignkan untuk awak Okey, jadi saya nak tengok muka awak balik. Stop sharing. Okey, jadi untuk hari ini setakat itu dulu. 4 bidang yang kita belajar hari ini. Saya harap kamu semua bolehlah menguasai bidang-bidang yang kita dah belajar hari ini Jadi kalau rasa ada kemusykilan ke apa boleh tanya ataupun boleh tulis dalam komen GC tu atau boleh PM saya dekat Telegram tu mana-mana je. Ya. Saya harap kamu semua semak setiap assignment dalam Google Classroom awak tu. Nanti cuti sekolah hari tengoklah Jumaat Sabtu saya akan up nama untuk setiap assignment awak 6 minggu. 6 minggu, 7 minggu termasuk minggu ni supaya saya nak bantu awak untuk lengkapkan tugasan awak. Bukan saya nak malukan awak ke apa, tak ada ya. Cumanya saya takut ada orang tu dia kadang dia rasa buat ke tak, dia pun tak pasti kan. Bila saya tunjuk macam tu nanti awak bolehlah semak, yang ni tak siap lagi, yang ni nak kena buat pembetulan ke apa ke. Jadi awak terus buka, tengok tarikh, tengok apa tajuk assignment dia Saya akan gunakan 3 warna nanti untuk up nama tu. Bila merah maksudnya awak boleh hantar, saya bagi tahu tu siap-siap. Bila warna hijau dah selesai. Bila warna kuning perlu buat pembetulan ataupun ada sedikit dia ada kesilapan Jadi saya buat kuning, tolong baca komen saya tu. Jangan bila saya hantar awak hantar balik Okey, jadi setakat ini dulu untuk hari ini. Ada lagi ke yang tak isi kehadiran? Saya nak up balik. Semua dah isi kehadiran? Dah isi. Dah isi Dah. Okey, bagus. Okey, ada okey, Belum. bagus. Okey. Siapa belum? Siapa belum tu? Mai Ustazah bagi balik. Saya. Siapa belum boleh isi balik. Amin belum. Okey, tak apa. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, sambil tu kalau tak ada apa nak tanya kita baca surah Al-As. Okey, bismillah. Baca Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Baca sampai habis. Wal as. Baca. Baca Muiz. Innal insana fi khusr illa allazina amanu amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. bis sabr. Syaddah ya, bis sabr. Okey. Okey, setakat ini dulu untuk hari ini. Saya harap awak dapatlah sedikit sebanyak untuk bantu pembelajaran awak Okey. Siapa yang belum isi kehadiran boleh isi kehadiran. Siapa yang dah siap isi kehadiran dia boleh live dulu lah boleh rehatkan nanti awak ada kelas pukul 10 Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih.